Dah, boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita sama-sama meneruskan kuliah tafsir Al-Quran kita dengan memilih surah-surah yang menjadi amalan yang padanya itu terdapat fadilat yang dinyatakan dalam hadis atau daripada amalan-amalan para ulama. Jadi kita telah pun masuk surah Al-Kahfi sehingga ayat yang ke-9. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan sambung semula dan kita akan ambil semula ayat yang ke-9 kerana ayat ke-9 itu ialah permulaan kepada kisah Ashabul Kahfi yang kita akan jelaskan dan huraikan pada pagi ini insya-Allah. Baik. Seperti biasa saya bacakan dahulu beberapa ayat daripada kisah Ashabul Kahfi, daripada apa yang kita hendak bicarakan pada hari ini, dan kemudian barulah kita pergi pada maknanya. Kita bermula dengan ayat 9 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Baik, kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi ini penceritaannya bermula dengan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka bahawasanya orang-orang yang tinggal di gua, iaitu ashabul kahfi dan ar-raqim. Ar-raqim nanti kita akan terangkan semula walaupun telah diterangkan pada minggu yang lalu. Adakah kamu menyangka bahawasanya ashabul kahfi dan ar-raqim itu termasuk dalam ayat-ayat kami, maknanya tanda-tanda kekuasaan kami, ajaba, yang menakjubkan. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu pada kita bahawa tidak sepatutnya manusia merasakan bahawa kisah ashabul kahfi dan raqim ini adalah kisah yang tidak logik. Kerana apa? Kerana sebelum kisah Ashabul Kahfi, dari ayat pertama sehinggalah ayat ke-8 daripada surah Al-Kahfi itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan berkenaan dengan tauhid. Allah Taala telah menyatakan tentang kekuasaannya. Di antaranya ialah ayat ke-8 itu sendiri. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ayat ke-7. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Allah dah beritahu bahawasanya Allah itu mampu untuk menjadikan segala apa yang ada di atas permukaan bumi itu sebagai sa'idan juruza. Allah Ta'ala mampu untuk membinasakan semuanya sehingga akhirnya semuanya menjadi tanah yang rata. Tanah yang rata. Kerana itu kisah Ashabul Kahfi, walaupun disebabkan kisah inilah
nama surah ni menjadi nama Al-Kahfi. Tapi kisah itu tak diletakkan awal. Sebab kalau dibawa, kalau Allah Ta'ala ya menceritakan kisah Ashabul Kahfi ni seawal surah Al-Kahfi, jadi mungkin ada yang mengingkarinya secara total, secara sempurna. Maka permulaan surah Al-Kahfi itu dia sebenarnya satu pendahuluan, suatu orang kata warming up, nak panaskan badan. Tu kalau bersenam lah. Kalau akidah ni makna kata nak memberikan kepuasan dari segi hati kita ni, sehingga hati kita ni puas, memang makna kata kenyang dengan hujah bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa, Allah Ta'ala maha hebat, Quran itu benar, Nabi SAW itu memang diutuskan oleh Allah. Bila pendahuluan tu sudah dihadamkan, maka bila diceritakan tentang Ashabul Kahfi, maka sepatutnya tidak ada rasa bahawa kisah Ashabul Kahfi ini macam tak logik. Akal dapat menerimanya, hati berpuas hati akan rasa puas dengan hujah dan dapat menerimanya. Apatah lagi lah kita punya ni kan, iman kita pun akan bertambah bila kita baca kisah Ashabul Kahfi. Jadi berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi ini, ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi yang bermula dengan ayat 9 ini, ya, para ulama telah menemui riwayat-riwayat yang menunjukkan latar belakang cerita ni, atau dipanggil sebagai asbabun nuzul. Di antara riwayat-riwayat tersebut menyatakan bahawa orang-orang Quraisy telah menghantar An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Mereka berdua ni dihantar oleh Quraisy Mekah untuk pergi kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Kan kita dah terangkan pada mukaddimah surah Al-Kahfi bahawa surah ini surah Makkiyah. Jadi ketika surah ini diturunkan, Nabi SAW berada di Mekah. Maka ketika itu Nabi SAW berhadapan dengan orang musyrikin. Orang musyrikin tak boleh terima ada orang yang mengaku bahawa dia adalah Nabi yang diwahyukan oleh Allah. Dia adalah Rasul yang disuruh untuk menyampaikan wahyu daripada Allah kepada manusia. Jadi Quraisy, dia bincang sesama mereka. Dia kata, marilah kita hantar An-Nadhr dan juga Uqbah pergi ke Madinah. Sebab apa? Sebab orang Madinah, dalam kalangan penduduk Madinah tu ada orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu mereka juga mendakwa Nabi mereka menerima wahyu. Jadi mari kita hantar wakil kita kepada orang Yahudi untuk tanya, betul ke Muhammad ini dia juga adalah Rasul sebagaimana Musa juga adalah Rasul. Maka mereka pergi. An-Nadhr dan juga Uqbah pergilah ke Madinah. Maka orang-orang pendeta ni macam kita kata paderi lah kan, orang-orang agama Yahudi, mereka berkata kepada wakil-wakil Quraisy itu, kalau kamu nak tahu bahawa orang yang namanya Muhammad itu betul atau tidak dia itu Rasul daripada Allah Ta'ala, maka kamu tanya dia 3 soalan. Tanya dia 3 soalan. Pertama, sifatkan bagi mereka, sebelum tu ya, pendeta-pendeta Yahudi kata, sifatkan kepada kami, maknanya ceritakan kepada kami sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatkan. Kemudian minta kepada kepada Muhammad itu untuk menceritakan tentang 3 kisah. 3 kisah. Pertama, ceritakan kepada kami tentang ahli kitab yang dahulu. Dan juga pertama sekali ceritakan kepada minta kepada Muhammad itu untuk ceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kalau betul dia itu mengaku Nabi Rasul yang benar, maka suruh dia ceritakan kisah Ashabul Kahfi. Kalau dia tak boleh jawab, maksudnya dia ialah orang yang berdusta. Fa illam yaf'al farrajulu mutaqawwil. Dia kata kalau sekiranya Muhammad itu tak mampu nak ceritakan kisah Ashabul Kahfi, maka dia itu hanya bohong sahaja. Itu yang pertama. Dia minta tanya pada Muhammad tentang kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua,
ceritakan kepada, minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang seorang lelaki yang banyak bertawaf. Maksud bertawaf ni maksudnya ialah mengelilingi dunia, sehingga dia dapat mengelilingi di antara masyrik dan juga maghrib, timur ke barat. Ni kisah siapa ni? Kisah Zulkarnain. Kan? Kisah Zulkarnain yang berada di akhir surah Al-Kahfi. Dan yang ketiga ialah minta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia menceritakan tentang roh. Ceritakan tentang roh, apakah maksud roh, apa hakikat roh dan sebagainya. Dan ketiga-tiga kisah itu ada dalam surah Al-Kahfi. Maka sebenarnya memang orang Yahudi tahu dah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu memang nabi yang benar, rasul yang benar. Sebab kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rasul, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh cerita tentang tiga perkara? Kan, tentang boleh menjawab tiga persoalan tadi. Maka orang-orang wakil-wakil Quraisy tadi, An-Nadhr dan juga Uqbah pun balik semula ke Mekah. Dan dia pun datang pada Nabi, dia bagi tahu pada orang Quraisy, dan orang Quraisy pun datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, khabarkan kepada kami. Pertamanya ialah kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua ialah kisah seorang lelaki yang mengelilingi dunia. Dia tak tahu lagi nama dia, tapi kita dah tahulah. Quran bagi tahu bahawa namanya ialah Zulkarnain. Yang ketiga ialah ceritakan pada kami tentang hakikat roh. Tapi roh dalam surah Al-Kahfi tak disebutkan. Hanya Allah Ta'ala ajarkan jawapan pada Nabi SAW, roh itu ialah urusan Tuhan. Qulir ruhu min amri rabbi. Kan, roh itu ialah urusan Tuhanku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah jawapan yang boleh bagi pun, itulah setakat tu je. Tapi makna kata betul lah. Orang Yahudi pun tahu bahawa roh hakikatnya ialah Allah sahaja yang mengetahuinya. Maka setelah itu setelah diajukan persoalan itu, Nabi SAW kata, Aku akan sekarang tak boleh jawab, tapi aku akan berikan jawapan pada kamu pada hari kemudian. Maknanya nantilah. Maka Nabi SAW pun menunggu wahyu daripada Allah selama berapa hari? Selama 15 hari. 15 hari, Masya Allah. Lama. Tapi Nabi SAW tak pernah mengeluh. Tak ada pula Nabi SAW kata, betul ke ni aku ni dapat wahyu ni? Kan? Kalau kita dah fed up lah, tunggu 15 hari kan. Tak boleh jadi ni kan. Betul ke ni aku ni di pihak yang benar? Kalau betul, mesti Allah Ta'ala akan jawab serta-merta. Tu ujian pada Nabi SAW, diuji. Sama juga macam kita kan. Jadi Nabi SAW sabar sampai hari ke-15. Maka akhirnya Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kahfi ini beserta dengan 3 jawapan tadi. Sebab tu ada sebahagian ulama mengatakan surah Al-Kahfi ni walaupun panjang, dekat setengah juzuk kan, tapi ada setengah ulama mengatakan berdasarkan kisah tadi tu, mereka faham bahawa sebenarnya surah Al-Kahfi ini datang sekaligus di antara surah yang turun segedebuk macam tu. Surah-surah lain datang sikit-sikit, datang berperingkat-peringkat, datang setengah dulu ke separuh apa ni, sikit-sikit lah. Tapi surah Al-Kahfi ni ada sebahagian ulama mengatakan bahawa dia di antara surah yang turun sekaligus. Sebab awal surah Al-Kahfi cerita tentang Ashabul Kahfi, itu jawapan pada persoalan pertama. Dan akhir surah Al-Kahfi cerita tentang Zulkarnain. Jadi awal akhir makna kata turun sekaligus, baru jadi jawapan. Kalau turun sikit-sikit tak jadi jawapan lah untuk 3 tadi tu. Ada yang kata begitu, wallahu alam lah. Ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala tanya, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ni kita telah terangkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ketika mana al-fityah, ketika mana para pemuda, para ulama bincangkan kenapa Allah Ta'ala, tadi kan ayat sebelumnya Allah kata apa? Am hasibta anna ashabal kahf. Lalu watak tu disebutkan dengan nama yang lain, al-fityah pula. Kenapa tak kata iz awa ashabul kahfi? Tetapi Allah kata iz awal fityah. Kata ulama kerana nak bagi kita nak menekankan, nak highlightkan bahawasanya mereka ni adalah pemuda. Kalau sebut ashabul kahfi maka tak tergambar umur mereka berapa.
Tapi setelah menyebutkan Ashabul Kahfi, disebutkan pula Al-Fityah untuk beritahu bahawa keadaan mereka ialah mereka ni pemuda. Mereka ni pemuda. Maka ini sekaligus memberikan petunjuk kepada umat ini bahawasanya masa muda itu adalah masa yang berharga. Kalau sekiranya seorang itu membesar dalam keadaan waktu mudanya itu, dalam keadaan menjaga imannya seperti mana Ashabul Kahfi, maka dia mulia di sisi Allah. Kalau dia merosakkan peluang yang ada usia mudanya itu, dia tidak beriman, dia melakukan maksiat dan kefasikan, maka masa muda itu tidak akan berulang lagi. Kerana itu di-highlightkan iz awal fityah, ketika mana para pemuda, iaitu pemuda Ashabul Kahfi itu, awa ilal kahf, mereka berlindung di dalam gua. Mereka berlindung di dalam gua. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala gunakan kalimah apa dia? Al-Kahf. Ada satu lagi dalam bahasa Arab yang juga membawa maksud gua, iaitu apa dia? Iaitu Al-Ghar. Seperti mana kita kata Ghar Hira. Gua Hira. Ghar Thawr. Gua Thur. Jadi apa sebenarnya beza Kahf dengan Ghar? Dua-dua gua kalau kita tengok kamus. Kahf pun gua, Ghar pun gua. Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, dia ada beza. Al-Kahf itu gua yang besar. Gua tu kalau dia besar, dia namanya Kahf. Tapi kalau kecil macam Gua Hira kan, kalau kita pergi Gua Hira kecil je, hanya muat beberapa orang je untuk sembahyang. Gua Gua Hira, itu dipanggil Ghar. Maka di sini disebut gua, disebutkan gua. Jadi maknanya gua yang ada dalam cerita ni sebenarnya guanya, makna kata ruang di dalam gua itu agak besar jugalah. Agak besar kerana bilangan mereka ni agak ramai. Dikatakan bahawa bilangan mereka ni 7 orang. 7 orang. Jadi besar sikit. Maknanya lafaz dalam Quran ini semuanya tepat. Dia bukan sewenang-wenangnya Al-Kahf kita tukarlah Ghar, tak boleh. Kan Allah Ta'ala punya wahyu tu memang tepat. Al-Kahf, Al-Kahf. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Dari sisimu rahmat. Masya Allah. Dalam ayat ini kita tengok Allah Ta'ala menyatakan faqalu. Digunakan fa. Bukannya wa. Bukannya waqalu, tapi faqalu. Bila kata fa ni maksudnya apa? Maksudnya segera. Fa ni menunjukkan segera. Contoh kita kata jaa Zaidun fa Ahmad. Zaid telah datang lalu disusuli oleh Ahmad. Maknanya kedatangan Zaid dan juga Ahmad itu masanya itu sangat singkat. Maknanya jarak masa antara dua kedatangan itu sangat cepat. Kerana itu digunakan fa. Maka di sini kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan bahawa pemuda Ashabul Kahfi ni bila masuk saja dalam gua, mereka tak bertangguh. Terus saja mereka bermunajat kepada Allah dan berdoa pada Allah. Ini sifat orang beriman. Dia tak bertangguh untuk sembahyang hajat, doa, tak ada. Terus ada kemusykilan, ada masalah, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu digambarkan dengan penggunaan fa tu. Faqalu. Dan apa yang mereka minta? Iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan rahmat Allah Taala, maka segala urusan akan jadi mudah. Dengan rahmat Allah Taala, segala masalah akan selesai. Macam kita sekarang ni berada dalam musim pandemik ini yang belum berkesudahan, tapi nampak insya-Allah lah dah makin surut. Maka waktu-waktu begini kita sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya di samping usaha-usaha yang zahir, tapi perkara ni mungkin ramai yang terlepas pandang. Usaha-usaha untuk meraih rahmat Allah itu kurang dibuat berbanding usaha-usaha yang zahir, ikhtiar-ikhtiar kan, vaksin dan sebagainya. Alhamdulillah lah kita semua pun dah vaksin lah, saya sendiri pun dah ni. Tapi masalahnya dari segi ikhtiar yang rahmat itu, nak menarik rahmat Allah Ta'ala itu kita kena tanya diri masing-masing. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan sediakanlah, hayya tu maknanya sediakan kalau ikut bahasa asalnya. Sediakanlah bagi kami daripada urusan kami rasyada, petunjuk. Kalau terjemahan asal.
Tetapi kalau faham dari sudut tersiratnya, maksudnya ialah kata Syekh Tontawi, wahyi lana min amrina rasyada, maksudnya ialah wahai Allah, permudahkanlah urusan kami. Itu sebenarnya. Jadi doa ni, doa Ashabul Kahfi ni boleh kita amalkan. Walaupun dia kisah, cerita orang yang dah lalu, orang yang dulu-dulu baca doa ini, tetapi kita boleh amal. Apabila kita ditimpa musibah, kesusahan, kita boleh baca Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Baik. Tadi saya terlepas tentang Ar-Raqim. Ar-Raqim itu ada ulama seperti mana Syekh Tontawi menyenaraikan beberapa pendapat. Kata Syekh Tontawi, Ar-Raqim itu ada banyak pendapat. Ada ulama mengatakan Ar-Raqim itu ialah nama bagi anjing itu. Ar-Raqim. Tetapi kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir lain, kita dapati dia ada nama lain pula. Anjing tu, Qitmir. Jadi pendapat pertama ni Syekh Tontawi maknanya kata tak pegang lah. Tapi adalah pendapat kata begitu, bahawa namanya ialah Raqim. Tapi dia jadi masalah bila mana bercanggah dengan riwayat yang lain yang mengatakan namanya Qitmir. Ada juga pendapat kedua yang mengatakan bahawa Ar-Raqim itu ialah nama bukit. Pendapat ini dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dia kata nama bukit. Nama bukit yang mana dalam bukit itulah ada gua. Dia gua ni biasa dekat bukit. Ataupun pendapat lain mengatakan nama lembah. Lembah ni maknanya tempat rendah yang terletak di antara dua bukit, di celah-celah bukit. Ini pendapat kedua, iaitu sama ada nama bukit atau nama lembah yang di dalamnya itu ada gua yang diduduki oleh Ashabul Kahfi. Pendapat ketiga mengatakan yang kata lembah ini ialah, pendapat ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ada riwayat daripada Ibn Abbas mengatakan Ar-Raqim itu ialah lembah di mana di situlah terdapatnya gua tersebut. Pendapat ketiga mengatakan bahawa Ar-Raqim itu ialah nama kampung asal penduduk Ashabul Kahfi itu. Asal kampung dia ialah Ar-Raqim, kampung Ar-Raqim. Jadi mereka keluar daripada kampung tersebut menuju ke gua. Dan ini adalah pendapat Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar. Tetapi pendapat yang dipilih oleh Syekh Tontawi rahimahullahu ta'ala dan Imam Al-Baghawi ialah Ar-Raqim itu ialah papan. Papan yang padanya itu tertulis nama-nama Ashabul Kahfi. Bila dia tulis, siapa yang tulis, wallahualam, kita tak tahulah. Tapi Ar-Raqim itu ialah papan yang padanya itu tertulis nama-nama Ashabul Kahfi. Sebab Raqama tu maksudnya ialah tulis. Raqama tu maknanya tulis. Raqim bermaksud marqum, maktub, sesuatu yang ditulis. Ini pendapat ini diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi dan Syekh Tontawi rahimahullahu ta'ala. Ada banyak lagi lah pendapat lain, tapi cukup sekadar itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ sinina adada. Sinina adada. Mana tadi? Okey. Lalu kami pun menutup telinga-telinga mereka di dalam gua sinina adada selama beberapa tahun. Selama beberapa tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah menutup telinga-telinga mereka ni. Mereka tak dengar. Mereka duduk dalam gua bertahun-tahun, mereka tidur dalam keadaan tak dengar apa-apa. Apa faedah Allah Ta'ala ceritakan perkara ni? Kata Syekh Tontawi, dia kata sebenarnya tidur ni, dia kalau tidur ni masih lagi dengar benda sekeliling, dia tak lena. Kan? Sebenarnya dalam banyak-banyak panca indera kita ni, telinga ni lah yang paling last sekali tutup bila kita tidur. Mata memang kita akan tutup awal lah, memang awal lagi. Sebab itu ada orang apa ni, dia ketika dengar khutbah pun dia mata dia boleh tutup, tapi telinga dia dengar. Jadi telinga ni dia terakhir. Selagi telinga tak tutup, selagi itulah tak lena. Kalau telinga tu boleh dengar,
Dia masih, sebab tu dalam fiqh mazhab Syafi'i, dalam bab perkara yang membatalkan wuduk, kalau orang tu tidur dalam keadaan dia dengar sekeliling dia, maknanya kata tidurnya itu belum membatalkan wuduknya lagi. Dia kalau dah tidur tak dengar sekeliling dia, memang dia tak dengar langsung, dan dalam keadaan itu dia tidur dalam keadaan punggungnya tidak tetap di atas lantai atau di atas tempat duduk, maka batal wuduk dia. Ya. Kerana itu Allah kata Allah tutup telinga tu. Dan di sini sebenarnya satu mukjizat, satu pembuktian kebenaran Al-Quran. Ya. Kerana apa? Kerana terbukti dari sudut sains bahawa telinga tu memainkan peranan dalam nak mendapatkan tidur yang lena. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi mereka dengar apa-apa. Dan kalau kita lihat, ada orang tidur buka mata. Dia tidur lena, nyenyak. Ada anak saya pun kadang macam tu. Dia tidur memang nyenyak, kita gerakkan dia tak bangun, tapi mata terbuka. Jadi mata tutup tak tutup itu tak ada kena-mengena dengan lena tak lena. Begitu juga dengan pergerakan tangan kaki. Budak kan dia gerak-gerakan tapi dia lena. Tapi telinga tak. Kalau telinga masih dengar, maknanya kata belum lena lagi. Allah nak bagi mereka ni tidur dalam keadaan tak terganggu bertahun-tahun lamanya. Maka Allah kata fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutupkan telinga mereka, maknanya tak dengar apa-apa. Ya, bertahun-tahun di dalam gua. Kemudian Allah, sebab itu dalam hadis Syekh Tontawi bagi hujah kan, bagi hujah nak bagi tahu bahawa tidur kalau lena mesti tak dengar apa-apa. Syekh Tontawi bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beritahu pada kita tentang perihal orang yang tidur lena sampai tak bangun sembahyang subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun qad bala syaitanu fi udhunihi." Itulah dia orang lelaki yang syaitan telah kencing di telinganya. Nampak? Syekh Tontawi kata maka itu menunjukkan bahawa telinga ni bila dah tutup, sama ada tutup dengan apa sekalipun lah, hatta dengan kencing syaitan sekalipun, maka orang itu akan tidur lena sampai kan dalam lelaki yang disebutkan dalam hadis ini dia tak bangun subuh. Jadi kat situ nampak peranan telinga tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada." Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua-dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Allah kata kami bangunkan semula, tidur, kemudian kami bangunkan semula supaya apa? Supaya nak tengok mana satu yang lebih tepat, mana satu yang lebih tepat kiraannya dari sudut berapa lama mereka tidur. Sebenarnya kata para ulama, tak silap saya dalam tafsir Baghawi, sebenarnya bukanlah itu tujuan Allah Ta'ala bangunkan mereka, tetapi lina'lama ayyul hizbain ini, kata Imam Baghawi, lam itu ialah lamul aqibah, lam yang menunjukkan selepas ini apa yang berlaku. Jadi maksudnya lina'lama ayyul hizbain, maksudnya ialah agar selepas ini terzahirlah apa yang telah kami tahu bahawasanya di antara dua kumpulan yang berselisih dalam menentukan tempoh tersebut, di antara mereka ni siapa yang lebih tepat kiraannya bagi tempoh mereka tidur di dalam gua itu. Dan dalam ayat ini disebutkan dua golongan. Maknanya ada ketika mereka bangun tu ada dua golongan yang berselisih pendapat dalam menentukan tempoh mereka tidur. Persoalannya ialah dua golongan itu ialah siapa? Maka sini ada tiga pendapat para ulama. Syekh Tontawi kata ada tiga pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahawa dua golongan itu ialah pertama golongan Ashabul Kahfi, dan yang kedua ialah penduduk bandar yang nanti akan bertemu dengan Ashabul Kahfi. Dia jumpa, ada orang yang kita tak pernah nampak. Penduduk bandar tadi yang mana banyaklah nanti kisahnya kita akan jumpa kan. Yang apa kata, yang mula-mula menyedari kewujudan Ashabul Kahfi tu. Itulah yang dikatakan hizbain, dua kumpulan. Ashabul Kahfi dan juga penduduk bandar. Pendapat kedua mengatakan bahawa dua golongan itu ialah dari kalangan penduduk bandar itu sendiri. Penduduk bandar itu sendiri
ada di antara mereka yang beriman dan ada juga di antara mereka yang masih kafir. Jadi ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi mereka ni berselisih pendapat. Ini pendapat kedua. Manakala ada juga pendapat ketiga yang mengatakan bahawa dua golongan itu ialah dua golongan di kalangan orang mukmin sendiri. Orang mukmin pada zaman itu sendiri mempunyai dua kumpulan dalam menentukan berapa lama sebenarnya mereka ni tidur. Tetapi Syekh Tontawi, macam biasalah, Syekh Tontawi ni banyak dia mentarjihkan. Maknanya kata ada pendapat sendiri dengan hujah. Syekh Tontawi ni dia bukannya ikut-ikut je. Maknanya kata dia ada pendapat sendiri. Pendapat beliau ialah dua kumpulan itu ialah Ashabul Kahfi itu sendiri. Di kalangan Ashabul Kahfi itu sendiri, mereka sendiri yang khilaf. Sebab nanti ada dalam ayat-ayat seterusnya, kan Allah Ta'ala ceritakan, liyatasa'alu bainahum. Mereka saling bertanya di antara mereka. Ashabul Kahfi itu sendiri yang saling bertanya sesama mereka. Kita ni tidur berapa lama? Maka ada yang kata, labisna yauman au ba'da yaum. Kita ni tidur mungkin satu hari atau sebahagian hari. Kemudian ada pula yang kata, rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kamu lebih tahu berapa lama kamu tidur. Jadi maknanya hizbain itu, dua kumpulan tu, maknanya dalam Ashabul Kahfi yang 7 orang tu sendiri ada sekumpulan macam ni, sekumpulan macam ni. Itu yang lebih tepat sebenarnya, ya. Itu yang lebih tepat. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat ini, apalah ini perbahasan ni tinggi sangat. Okey, kita sebenarnya Syekh Tontawi kata, ya, bangkitnya Ashabul Kahfi ni daripada tidur yang lama sebenarnya adalah menjadi dalil yang jelas, bukti yang jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh membangkitkan semula manusia daripada kematian. Nak bangkitkan manusia daripada tidur yang lama boleh buat, maka nak membangkitkan semula manusia yang telah mati tidak mustahil bagi Allah Taala. Itu sebenarnya itu antara iktibar daripada kisah Ashabul Kahfi itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq. Kalau dalam penggunaan ayat biasa kan, kita sebenarnya kalau kita kata nakussu alaika pun dah cukup memadai, kan? Sebab na tu dah menunjukkan kami dah. Tetapi kenapa Allah Ta'ala berfirman nahnu nakussu, sedangkan nakussu itu nun di depan itu dah menunjukkan kami. Allah Ta'ala tetap nyatakan nahnu nakussu. Kata Syekh Tontawi, kerana nak menegaskan bahawasanya hanya kami sahaja, tidak ada pihak yang lain. Kami sahaja, kami semata-mata. Sebab tu dibawakan nahnu tu untuk berikan penegasan. Berikan penegasan bahawa kami sahaja yang boleh ceritakan pada kamu wahai Muhammad kisah Ashabul Kahfi bil haq, dengan sebenar-benarnya. Yang lain tak boleh, kan? Orang Yahudi pun dia tak boleh cerita dengan benar, dia tak boleh cerita dengan setepat-tepatnya. Ahli kitab ke apa ke, tak, Allah saja nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq. Dan ayat ini juga secara tak langsung menunjukkan bahawa ada juga orang-orang yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi seperti mana Yahudi di Madinah, tetapi mereka tidak menceritakan dengan bil haq. Dia tak cerita dengan bil haq. Kata Syekh Tontawi rahimahullah ta'ala, orang Yahudi sebenarnya tahu kisah Ashabul Kahfi, tetapi bezanya ialah kisah Ashabul Kahfi di sisi mereka, versi mereka, masyubatun bil khurafat wal abatil. Kata Syekh Tontawi, kisah Ashabul Kahfi yang orang Yahudi ceritakan, mereka itu campur dengan benda-benda khurafat dan juga kebatilan. Banyaklah. Maknanya kata banyak tokok tambah. Sebab itu Allah kata
nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Untuk membezakan kisah yang Allah cerita dengan kisah yang Yahudi cerita. Sebab tu ditambah tu bil haqq. Bil haqq itu membezakan di antara kisah yang benar dan kisah yang tidak benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka ialah fityah. Fityah maksudnya ialah para pemuda. Sekali lagi ya, Allah Taala menjelaskan untuk memberikan penegasan pada kita bahawa mereka itu ialah pemuda. Mereka itu ialah pemuda. Dan kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, ya, kata Imam Ibn Kathir dalam kisahnya, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan pemuda itu dia lebih cenderung untuk mencari kebenaran. Ini minta maaf, memang itulah yang Ibn Kathir sebut kan. Dia kata lebih berbanding dengan orang-orang yang dah berusia. Jadi kalau pemuda ni dia lebih mencari agama yang benar. Sebab dia sebab akal dia pun kan masih lagi sihat, badan dia pun masih di situ ada kelebihan bagi pemuda. Maka sepatutnya kita gunakan masa itulah, para pemuda gunakan masa muda dengan baik. Kemudian Allah kata wazidnahum huda. Amanu, pemuda tu memang telah beriman dengan Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami menambahkan kepada mereka huda, iaitu petunjuk. Sudah beriman, Allah Taala tambahkan lagi hidayat kepada mereka. Hidayat dimasukkan di sini ialah apa dia? Iaitu iman juga. Iman juga. Dah beriman, Allah Taala tambahkan lagi iman. Daripada ayat inilah jumhur ulama berhujah mengatakan bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurang. Buktinya apa? Buktinya Allah kata Ashabul Kahfi ni mereka dah beriman, lalu Allah tambahkan lagi iman mereka. Maknanya iman ada tambah dan berkurangan. Boleh bertambah dan boleh berkurangan. Ini jumhur ulama. Jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa iman boleh bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan bahawa iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Ada ulama mengatakan iman tak boleh bertambah dan tak boleh berkurang. Dia umpama macam suis lampu. Kalau on tu maknanya tak off lah. Kalau off maknanya tidak on. Dia bukan macam volume kipas. Ada 1, 2, 3, 4. Dia macam suis lampu. Kalau lampu tu dia antara dua je. On atau off. Macam itulah umpamanya kata ulama yang pihak kedua ni. Dia kata iman ni dia macam on off. Siapa beriman, maka maknanya dia bukan kafir. Siapa kafir, maknanya dia bukan beriman. Maknanya iman tu tak boleh kata dia kata bertambah ke berkurang. Tak, dia antara dua je. Iman ke tak iman, tu je. Iman ke tak beriman, itu je saja. Kalau orang tu beriman dah, maknanya kata on lah tu. Ya, tetapi ada juga ulama dia cuba merapatkan jurang perbezaan antara dua kumpulan ni. Ya, lalu mereka mengatakan bahawa maksud ulama yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang, antaranya ialah Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Mereka kata bahawa iman tak bertambah dan tak berkurang. Iman tu ada dan tiada, bukannya tambah berkurang. Ada juga ulama yang cuba merapatkan jurang tersebut, lalu mereka kata maksud Imam Abu Hanifah ialah asas iman. Ya betul, asas iman memang tak bertambah tak berkurang. Tetapi cabang-cabang iman tu ialah bertambah. Sebab tu ada hadis kata iman tu 70 cabang dan sebagainya. Tapi asas iman tu ialah dia memang tak bertambah tak berkurang. Begitulah dia iman, memang begitulah dia iman. Kalau ada, kalau tak ada. Tetapi cabang-cabangnya itu yang tu itu tanpa maksud kata hatta ulama yang di pihak kedua pun tetap menerima bahawa adanya cabang-cabang iman. Siapa yang berjaya menghimpunkan cabang-cabang iman dengan banyak atau dapat menghimpunkan keseluruhan cabang iman, maka tidak syak lagi bahawa iman dia adalah iman yang lebih besar, lagi banyak, lebih kuat daripada iman orang lain. Begitu. Jadi Ashabul Kahfi ini Allah tambah iman dalam hati mereka. Sebab itu mereka berani, mereka maknanya kata tergerak untuk menyelamatkan iman mereka sebab mereka menerima hidayah daripada Allah Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat di atas hati-hati mereka. Kami ikat. Rabat tu maksudnya ialah ikat. Kami ikat di atas hati-hati mereka. Ikat dengan apa? Kata Imam Al-Baghawi, ikat dengan sabar dan juga
tathbit. Tathbit ni maknanya teguh. Maknanya cekal hati. Dan kami kuatkan dengan nur iman. Ini kata Imam Baghawi. Maksud Allah Ta'ala mengikat hati mereka itu ialah Allah kurniakan pada mereka ni sifat sabar, sifat tabah, sifat teguh, dan diberikan cahaya iman. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ketika mana mereka bangun, idh qamu, lalu mereka mengatakan Tuhan kami ialah Tuhan yang menciptakan. Rabb kepada samawati wal ard, Tuhan atau yang menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi. Jadi mereka mengatakan bahawa Rabbuna rabbus samawati wal ard. Bila mereka cakap macam tu? Mereka cakap begitu ketika mana mereka berdiri. Idh qamu, ketika mereka berdiri. Di sini pun dibincangkan oleh ulama. Berdiri ni maksudnya apa sebenarnya? Berdiri ni maksudnya apa sebenarnya? Imam Qurtubi kata dia ada 3 tafsiran. Ada 3 tafsiran. Tafsiran pertama, maksud mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard itu ketika berdiri, maksudnya ialah mereka berdiri di hadapan raja yang kafir itu. Mereka berdiri dan menyatakan kebenaran. Ini yang disebutkan dalam hadis kan. Afdalul jihadi kalimatul haqqi inda sultanin jair. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik jihad ialah menyatakan kebenaran di hadapan raja ataupun di hadapan pemimpin yang zalim. Jadi mereka idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, kalau mengikut tafsiran pertama, mereka ni sebut rabbuna rabbus samawati wal ard tu ialah dalam keadaan berdiri di hadapan raja. Maknanya mereka menentang raja itu. Ini satu tafsiran dan bagus tafsiran ni. Menunjukkan apa? Menunjukkan keberanian mereka. Inilah tafsiran yang dikemukakan juga oleh Imam Al-Baghawi. Sementara ada juga tafsiran kedua yang mengatakan bahawa maksud izqamu itu ketika mereka berdiri, maksud berdiri di situ ialah keluar. Kan? Kita kata berdiri sekarang, cikgu kata kepada anak murid, maksud kata suruh keluar lah tu. Kan? Maksud mereka berdiri itu maksudnya ialah mereka berdiri keluar meninggalkan kampung mereka. Sambil mereka meninggalkan kampung mereka itu, mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ini pun satu tafsiran yang bagus juga. Jadi mereka, setengah ulama melihat qamu di situ maksudnya ialah bangun untuk kharaju, keluar. Manakala ada juga tafsiran yang ketiga, kata Imam Qurtubi, yang menafsirkan bahawa qamu tu berdiri itu maksudnya ialah mereka berazam, mempunyai keazaman yang kuat. Berdiri itu menggambarkan keazaman mereka. Sebab kalau duduk ni, makna kata menggambarkan bahawa mereka ni rehat, relax. Tapi bila qamu, maknanya mereka ni semangat. Iz qamu faqalu tu maknanya menggambarkan mereka ada semangat, mereka ada keazaman. Ketika mana mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Walau apa juga tafsiran, kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, kesemua ketiga-tiga tafsiran itu satu sahaja dia punya poinnya, iaitu mereka itu mempunyai hati yang cekal, hati yang kuat, iman yang teguh. Kerana itu mereka berani membuat keputusan begitu. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Baghawi, kisahnya lagi panjang lah. Bahawa mereka ni dipaksa untuk menyembah berhala. Tempat tu asalnya beriman, mereka mengikut ajaran Nabi Isa. Tempat Ashabul Kahfi tu, kampung asal tu. Kampung asal tu pun dia ada khilaf lah. Ada yang kata di Anatolia. Betul lah, Anatolia di Turki. Ada yang kata tempat itu di Damsyik, Syria. Ada juga yang kata di Jordan, di Amman. 7 km dari Amman tempat tu. Walaupun jugalah di mana-manalah tempat pun tak kisahlah. Itu bukannya perkara yang mana kata perlu kita tahu, wajib kita tahu kan. Yang penting ialah kita tahu kisahnya. Kesemua itu menunjukkan bahawa tempat-tempat itu, sama ada Jordan, Syria atau Turki, tempat tu memang pada zaman dahulu tempat yang dikuasai oleh orang Rom, dan mereka asalnya memang mengikut ajaran Nabi Isa AS sebelum datangnya Nabi SAW. Sebab tu muka mereka ni, muka orang Syria ni, muka orang putih kan. Mereka memang dijajah oleh Rom dahulunya, dan ramai yang Kristian di situ. Tapi masalahnya ialah
pada zaman tersebut memang daripada dulu lagi dah pun kan. Agama Kristian tu dah bukan agama Kristian, ajaran Nabi Isa AS tu sudah diselewengkan. Mereka sudah ada unsur-unsur penyembahan berhala. Macam kita tengoklah di gereja kan, ada patung ni. Mereka kata sembah Tuhan tapi ada patung. Jadi Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda ni, mereka tak setujulah benda tu. Dan ditambah pula kalau tengok dalam tafsir Al-Baghawi, mereka bukan sahaja sembah patung, bahkan mereka persembahkan sembelihan. Letak di hadapan patung sebagai pemujaan. Lagilah mereka tak nak. Lagilah mereka tak setuju. Itulah yang menyebabkan mereka berpakat dan mereka tinggalkan kampung tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahawa 7 orang pemuda ni sebenarnya ialah anak-anak bangsawan. Ayah-ayah mereka ialah menteri, ketua ni, orang-orang yang memang keluar masuk istana. 7 orang pemuda ni memang biasa keluar masuk istana. Sebab mereka adalah anak-anak bangsawan, anak menteri, anak bendahara, anak panglima, anak laksamana dan sebagainya. Masya-Allah. Maknanya kata dalam keadaan mereka ada harta macam-macam, mereka ada tempat yang selesa, pun mereka sanggup untuk keluar daripada tempat itu hanya semata-mata nak menyelamatkan iman. Maka ini memang satu kelebihan bagi mereka, satu keistimewaan yang sepatutnya dicemburui lah oleh orang lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, mereka kata apa lagi? Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembah ataupun nad'u tu boleh kita tafsirkan sebagai sembah dan juga sebagai doa. Kami tak akan sekali-kali doa memohon kepada selain Allah. Apa kami nak meminta hajat kepada selain daripada Allah? Kalau kami buat, laqad qulna idzan syatata. Kalau kami buat macam tu, maka bermakna kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Syatata tu maknanya ialah kadzib, dusta, ataupun jura. Ataupun kalau Syekh Tontawi, syatata itu maksudnya ialah jauh menyimpang daripada kebenaran. Ini menunjukkan iman mereka kuat. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan untuk disembah selainnya. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka, hujah yang jelas? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat ini ialah kata-kata mereka, kata-kata Ashabul Kahfi. Mereka kata, apa nak jadi dengan kaum kita ni? Mereka ni, mereka ni ialah kaum kita, kaum Muna. Mereka ni yang kita tengok mereka sembah berhala ni kaum kita ni, bukan orang lain. Ittakhadhu min dunillahi ahad. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ni bukan sahaja memikirkan keselamatan diri mereka, tapi mereka ni ada jiwa pendakwah. Mereka juga risau terhadap kaum dia. Ada sebagai orang, dia selesa lah bila dia dah beriman, beramal, tapi dia tak pernah fikir pun. Dia tidak pernah risau bimbang pun tentang orang sekeliling dia. Jiran dia nak jadi apa, jadilah. Orang kampung dia nak semayang ke tak nak semayang, pedulikanlah. Tapi Ashabul Kahfi ni, walaupun dia hanya berjaya selamatkan diri mereka sahaja, tapi dalam masa yang sama mereka mempunyai fikir risau bimbang. Mereka ada kebimbangan, mereka ada kesian terhadap umat bila melihat umat jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mereka kata apa? Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mereka maknanya kata mereka berharap sangat kalau sekiranya kaumnya itu mendapat hidayah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lagi pada kita tentang Ashabul Kahfi. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung dalam gua itu. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Carilah tempat berlindung dalam gua itu. Nescaya Rabbukum, Tuhan kamu, iaitu Allah, akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu.
dan menyediakan sesuatu yang wa yuhayyi lakum, dan menyediakan bagi kamu min amrikum, daripada urusan kamu, mirfaqa, sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Sebab apa? Sebab irtafaqa kalau dalam bahasa Arab maksudnya ialah intafa'a. Jadi mirfaqa maksudnya ialah sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Jadi pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni setelah mereka mengisytiharkan keimanan mereka dan berazam untuk meninggalkan kaum mereka, ya, dan maka mereka ni sesama mereka. Ayat ini adalah kata-kata mereka yang mereka ucapkan sesama mereka. Mereka maknanya mereka memberikan semangat kepada sebahagian yang lain. Sebahagian mereka memberikan semangat pada sebahagian yang lain. Dia kata, kalau kamu dah tinggalkan kaum ini, mereka yang menyembah berhala ini, kamu carilah pergi tempat yang sesuai untuk berlindung, iaitu di gua. Maka nanti Allah Ta'ala akan membantu kamu, memberikan kepada kamu apa yang bermanfaat untuk kamu. Dan ayat ini menunjukkan bahawa mereka ni mempunyai iman dan juga keyakinan terhadap pertolongan Allah. Sebahagian daripada mereka memberi semangat kepada yang lain untuk berlindung di gua, dan mereka mengkhabarkan kepada rakan yang lain bahawa apa? Allah akan memberikan bantuan pada kamu. Itu menunjukkan iman mereka. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Sebahagian mereka menaikkan semangat yang lain dengan menjanjikan bahawa kalau kamu pergi selamatkan diri kamu, berlindung di gua, Allah akan berikan pada kamu rahmat dan memudahkan segala urusan kamu. Kemudian ayat-ayat seterusnya masih lagi panjang, mungkin tak lepas kita nak habiskan pada hari ini, ya. Selepas ini pada ayat yang ke-17 Allah Ta'ala ceritakan pada kita bagaimana Allah Ta'ala mengalihkan matahari, sehingga matahari itu bila dia lalu di atas gua itu, cahaya matahari itu tak dapat masuk dalam gua. Dengan sebab itu mereka tidak terganggu dan mereka tidur lena sampailah beratus-ratus tahun. Nanti insya-Allah kita akan terangkan pada ayat 17 dan ayat ke-18 pula Allah Ta'ala kisahkan pada kita bahawa mereka ni walaupun tidur tetapi Allah jadikan mata mereka ni terbuka. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Orang-orang yang lalu dekat gua tu menganggap mereka ni jaga, ayqadh, dalam keadaan jaga, dalam keadaan tak tidur, yaqadhah, dalam keadaan jaga. Tapi sebenarnya wahum ruqud, sebenarnya mereka tidur. Itu pun kuasa Allah Ta'ala. Allah jadikan mereka ni tidur tapi mata terbuka. Bila orang lalu, maka orang tak nampak pun dia tidur. Orang ingat Ashabul Kahfi ni masih lagi jaga. Dan ada pula Allah Ta'ala ilhamkan kepada anjing yang ikut mereka itu duduk di depan gua. Lagilah orang tak masuk. Maka lagi terpeliharalah mereka, lebih terpeliharalah mereka itu daripada segala gangguan. InsyaAllah nanti kita akan terangkan. Cukup untuk hari ini sampai ayat yang ke-16. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang insyaAllah. Wallahu alam. Terima kasih atas komitmen tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat. Semoga insyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.